Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita bertemu lagi pada malam yang berkat ni. Semoga kita dapat menceritakan tentang minimumnya berapa saya bagi tadi, 15 ya, ataupun saya tulis kat sini dekat lebih daripada 15, tapi kita fokus pada 15 gejala ataupun punca-punca ataupun sign and symptoms yang anda tengah hadapi, ataupun mungkin adik-beradik you yang ada, ataupun kawan-kawan you, ataupun nanti kalau sesekali you terdengar cerita macam ni, you boleh kata aku pernah belajar dulu, walaupun you lupa-lupa ingat, tak apa, tapi sekurang-kurangnya you dah melalui proses yang dinamakan orang kampung cakap sakit perut lah, senang. Kalau abdomen ni bahasa sains kan, so kita kata, orang kata sakit bahagian perut lah. Sebab orang kampung bila kata perut ni, kalau saya ambil mod ni, mod, you ingat tak mod ni, okay? Dia bermula daripada bawah ni, sternum ni lagi, bawah daripada tulang rusuk ni sampai ke pinggul ni, apa pelvic bone ni, semua ni sebenarnya abdomen, tahu tak? Okay, so jadi kalau kita tengok ruang ni agak besar, dan dia boleh sebenarnya membesar sebab Tuhan jadikan bahagian depan ni tidak ada tulang apa-apa, dia boleh kembang lagi macam balon tu. Pernah tengok tak orang lelaki macam dah 8 bulan pregnant pun ada kan? Di kawasan ni dia boleh membesar, daripada sekecil-kecil anak jari saya ni sehingga sebesar-besar buah kelapa pun boleh. Jadi kita fokus ya, jangan cuma baca daripada Google ataupun YouTube ataupun ni lah, internet sahaja. Kita kena ada sedikit orang panggil mentor supaya boleh diperbetulkan. Takut nanti you baca literal ni maksudnya apa you baca dia kata A, you ingat A, tapi dalam sains dan dalam perubatan dia ada dia punya seni dia. Contoh saya cerita tentang stomach pain ataupun sakit-sakit bahagian perut dan abdomen ni, kadang-kadang dia jenis yang datang ada, yang pergi pun ada, yang sakit secara sikit pun ada, yang sakit secara serius pun ada, yang sakit sikit-sikit lama-lama jadi banyak, lepas tu tak mau berhenti langsung pun ada. Jadi 3 perkara yang you kena tahu. Boleh kita mulakan sekarang? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi join. Tekan love, tekan like dan tekan share kalau boleh sekarang juga. Okay, what type? Mula-mula kita kena tahu apa jenis sakit. Sama ada dia jenis yang saya kata tadi dull, sakitnya tidak begitu sakit, dia sakit tapi you boleh tahan, kadang-kadang you lupa, kadang-kadang you ingat, tapi sakit tu sentiasa ada, boleh juga. Dan kadang-kadang dia pergi, kadang-kadang dia datang. Ni ada satu jenis, orang kata apa, what type of pain yang you sakit tu. Okay. Nombor 2, sama ada dia sakit tu sharp, tajam dan menyucuk sampaikan you tak boleh bernafas pun ada, sampai berpeluh-peluh pun ada. Okey, dan ini boleh terus menerus sampaikan you tak tahan lagi dah, sampai nak pengsan pun ada. Okey, selalunya kes ni dah sampai ke A&E, accident and emergency dah, emergency ward di hospital, betul. Tapi ada sakit-sakit tu dia cucuk, dia tekan, dia kompres, lepas tu dia lepas balik. Dia macam main nak cilut dengan you. Itu nombor 1. Nombor 2, you kena tahu lokasi mana, maksudnya bahagian mana. Bahagian kalau ambil mod ni, sama ada belah kanan ataupun belah kiri, atas atau bawah, tengah, semua ni lokasi-lokasi yang ada makna. Nanti saya bagi tahu pada you malam ni, boleh? Okey, sambung. Nombor 3 you kena tahu ialah 3 je. 1 jenis sakit, nombor 2 kat mana, dan nombor 3 dia ada kesan lain bersama dengannya atau tidak. Contoh, dia ada bersamaan dengan you muntah sekali tak, ataupun you loya, ada masalah you pening kepala lagi, migraine, ada tak you berkesinambungan dengan segah perut, sakit ulu hati, ada macam pisau tajam ke tengah potong you punya tengah-tengah perut tu, ataupun you ada umpamanya high fever. Kalau fever ni jangan melawak. Okey, selalunya kita kena check lah. Orang selalu takut apa? Takut appendix dah pecah dan sebagainya. Tapi ada fever je, you jangan nak fikir apa-apa. Bawa kawan you tu, kalau dia tengah sakit sekarang, tengah menggulung-gulung sakit tu, bawa pergi. Okey, tak kira lah masalah perempuan, masalah kadang-kadang cis pun boleh, masalah ni kan. Orang perempuan kan macam-macam, ada uterus, ada fibroid dan sebagainya. Jadi kalau selalu you baik dengan antacid, setengah orang dia jenis gastrik aja, lepas tu you pergi ambil contoh ubat-ubat antacid ataupun Gaviscon saja, jenis-jenis macam tu, ubat gel-gel ni dia baik. Tapi kali ni dia tak baik.
dah dekat 3 session pun tak baik. Jadi saya kata yang ni pun kes-kes yang you tak sah kata besok ke malam tu juga you boleh pergi jumpa doktor, jangan tunggu. Okey. Lagi satu pula, ada tak ada kaitan dengan associationship ataupun berkenaan dengan makanan? Kalau dia makan, sama ada dia lebih lega ataupun dia lebih teruk, ni ada kaitan dengan makanan. Ataupun dia tak boleh telan, tak lepas, dia rasa macam ada sebiji lekat kat bawah atau belakang ataupun dah dekat kat dada ni, dia rasa macam Allah tak boleh buat apa-apa, nafas tak boleh. Itu jangan main-main. Okey. Ataupun dia ada kes-kes yang nanti bila buang air besar warnanya bertukar jadi gelap, tapi kalau dia dah muntah, dah keluar darah semua tu, yang tu kes-kes yang saya tak bercakap pun you dah pandai kan. Asalkan apa je yang berdarah, saya ulang, asalkan apa saja you buat, muntah ke atas ke atau buang ke bawah ke, asalkan dia berdarah. Kalau yang dah merah berarti dia masih lagi peringkat yang fresh ataupun baru berdarah, ataupun peringkat yang masih dekat dengan tempat nak keluar. Contohnya esophagus kat sini ataupun kat sini bahagian kolon, sebab dia dekat bawah. Tapi kalau intestine, kalau stomach yang berdarah, kadang-kadang bila dia sampai kat kolon, dia dah jadi warna hitam, najis tu yang dipanggil melina tu. Tak apalah, nama tu tak apa, tapi najis you jadi hitam belegam. Tak makan ubat iron pun jadi hitam juga. I rasa you kena check, sebab malam ni kita nak terus sampai ke masalah kanser pun. Sebab apa? Kalau kanser dijumpa awal, peringkat kolon ataupun intestine semua ni masih lagi banyak peluang untuk baik. Saya ulang, banyak peluang untuk recover fully. Sampai macam tu. Jadi you kena bersemangat. Baik, kita mula. Nombor 1, kes yang komplain kat bahagian abdomen atau bahagian stomach, bahagian kita punya perut ni, cakap kampung perut lah senang kan. Selalunya kita mula dengan heartburn dahulu, ulu hati kawasan ni. Okey, boleh ingat ni depan ni, you pun tahu kan ulu hati kat mana. Okey, dia selalunya kalau ulu hati ni kita kena check. Satu penyakit yang paling popular, siapa tahu apa dia tulis? Cepat, selalu saya cerita ni. Dan bila saya buat satu topik ni saja dulu, sampai ramailah, sampai dekat 400-500 ribu punya follower yang masuk tengok cerita tu, sebab dia berarti ramailah tu yang sakit benda tu kan. Topik-topik yang popular seperti GERD, GERD. Anda pernah dengar GERD kan? GERD ialah gastroesophageal reflux disease. Maksudnya ada kaitan dengan asid dalam hidroklorik asid dalam perut kita tu. Dia boleh orang panggil tendang balik naik ke atas. Itu yang kes sampai gigi perongak. Sebab apa? Dia boleh naik sampai ke mulut, rasa macam metallic taste, rasa sakit, macam pisau, ataupun pedih kat bahagian dada pun ada, tapi selalunya ulu hati anda akan rasa sakit. Dan selalu kes-kes macam ni bila you makan bermasalah. Kalau you ada nombor 2 pula masalah gastrik, saya ulang, satu GERD, satu lagi gastrik, sakitnya selalunya kawasan ni juga. Orang yang ada gastrik, pernah ada gastrik kat sini? Saya pernah kena sikit-sikit, tapi alhamdulillah lah, tak teruk sangat. Cuma kalau puasa tak kadang-kadang tak ambil sahur ke, ataupun ambil sahur yang sikit sangat ke, kadang-kadang long fasting can cause a bit of orang kata macam gastrik. Tapi ramai orang yang ada gastrik disebabkan masalah lain. Contoh masalah stres, masalah pemakanan tak betul, ataupun masalah asid banyak dalam perut yang tak sempat dia balance dengan alkaline food dan sebagainya. So gastrik adalah masalah kedua, punca kedua. Dan gastrik selalunya datang daripada mana? Datang daripada sama ada daripada esophageal, peptic ulcer tu, esophagus tu maksudnya inilah tempat lorong makanan kita turun tu, selalunya kat bawah tu, dekat nak sampai stomach area. Sini sampai stomach area. Okey. So kalau stomach area tu dia panggil gastric ulcer yang boleh sampai dah berlubang. Kalau dah berlubang tu sakit bisa sangat-sangat, dan kalau sampai dia dah berdarah, itu yang ada nausea, ada masalah nak muntah, loya, dan kadang-kadang keluar darah pun. Bahaya tu. Okey. Ni kena check dengan doktor cepat. Dan lagi satu masalah ulcer juga, masalah yang dah kulit ataupun permukaan mucus dalam stomach kita, esophagus kita dah orang panggil macam terguris, maksudnya dah ada ulcer.
okey, dan ada macam kudis kat situ. Maka satu tempat lagi dia panggil lepas stomach dia panggil duodenum, jejunum, ileum. Maksudnya duodenal ulcer. Betul-betul lepas pada stomach nak pergi ke small intestine. Small intestine tu awalan tu boleh kena ulcer juga. Dan ulcer-ulcer ni memang pedihnya amat sangat dan ramai pesakit kita. Kalau tak GERD dia kena gastrik, dan selalunya gastrik ni dia lebih lega lepas makan ataupun makan makanan dia melegakan keadaan. Kalau GERD makan makanan kadang-kadang dia menerukkan keadaan. Tetapi ini sebagai textbook, manusia ataupun kita sebagai pesakit dia tak ikut exactly tau. Setengah orang katanya GERD kalau makan dia lebih teruk, tapi setengah orang bila makan dia lega. Gastrik orang kata kalau saya makan lega, tapi setengah orang gastrik makan lebih teruk pun ada. Tapi itu orang panggil apa? Dia panggil perubatan, ataupun dalam sudut ilmu kesihatan dia tidak ada yang 100% apa yang kita baca dalam textbook, namun itu sebagai panduan. So GERD, gastrik nombor 2, punca utama sakit perut. Nombor 3 ialah kalau you ada orang panggil memang ulcer yang orang panggil apa, ulcer yang senyap, orang panggil silent ulcer. You pernah dengar tak macam ulcerative colitis? Tadi ada orang tanya kat saya, ada masalah-masalah kadang-kadang pencernaan, indigestion pun boleh menyebabkan sakit perut. Perut tu rasa macam segar je, macam keras je. Pernah tak macam tu? Rasa macam nak makan tak makan, nak minum tak minum, pelik lah. Sampai kadang-kadang orang kata berangin, banyak kentut. Ni pun boleh menyebabkan sakit. Dan selalunya sakit ni tak seserius gastrik atau ulcer tadi. Yang ulcer, yang gastritis tadi tu memang boleh teruk betul. Nombor 3, nombor 4 bukan GERD sangat, tapi masalah body you orang panggil acid saja, acid reflux. Maksudnya dia tak sampai masalah GERD, tapi dia cuma reflux sikit-sikit je. Sikit-sikit tu boleh pedih juga. Tu orang panggil pedih perut. Ya ke? Orang panggil pedih perut ke pedih ulu hati? Macam tu lah lebih kurang. So empat ni dia masih lagi okey. Cuma satu lagi yang doktor selalu akan test you melalui nafas, ataupun kadang-kadang dia akan ambil mucus kat kawasan tu, ataupun dia akan check melalui skop ke apa, dia nak check apa dia panggil SIBO. SIBO ni bahasa pendek, bahasa akronim dalam arti sainsnya dia panggil Small Intestine Bacterial Overgrowth. Maksudnya begini, kita boleh dapat sakit ni kawasan bawah sikit, dia bawah pada tengah tadi, bawah di bahagian small intestine. Small intestine ni sepatutnya tak banyak sangat bakteria yang jadi isu prebiotik tu. Yang probiotik tu, bakteria tu selalunya tunggu kat mana? Dia tunggu kat big intestine ataupun kolon. Di kolon tu lah tempat mereka orang kata apa, beranak pinak, buat rumah tangga, dia happy-happy. Jadi otak you punya dia happy, kan ada connection antara gut dengan apa tu, dengan kepala kita, dengan otak kita. Tetapi bila small intestine yang menjadi tempat dia membiak, ni jadi masalah. So small intestine kalau bakteria tu terovergrow, ada tetap ada, tapi dia terlebih daripada sepatutnya, dia mula mengacau. Itu yang jadi orang bermasalah perut, selalu sakit, selalu tak tahu apa nak buat, makan ubat tu, makan ubat ni, bercambah-cambah pergi kat farmasi pun tak baik-baik juga. Jadi inilah salah satu daripadanya ialah disebabkan bakteria. Jadi H. pylori, nama bakteria itu Helicobacter pylori, terkenal kan? Anda pernah dengar kajian ni, dah dapat Nobel Prize pun. Kalau doktor tu dah confirm, dia dah buat dia punya lab test, confirm, dia akan bagi antibiotik dahulu. Antibiotik ni lama dan berat dia punya tu, maksudnya dia punya dose tu quite heavy. Kadang-kadang sampai bertukar, you punya bibir jadi hitam, lidah jadi hitam, sementara 2-3 minggu tu lah you makan ubat-ubat tu. Saya tak ingat, selalunya 1-2 minggu tu you kena habiskan ubat tu. Lepas tu dia check balik, kalau dah clear, tak ada lagi SIBO tu, small intestine bacterial overgrowth tu, you baik. Alhamdulillah, benda ni boleh baik. Okay, bagus. Dan penyebab lain antaranya ialah puncanya satu lagi ya, spleen.
Spleen ni kalau you tengok gambar ni walaupun terbalik, ni sebelah kanan, sebenarnya dia belah kiri. Okey, spleen sebelah ni. Kalau ada spleen punya masalah ataupun ada pankreas. Tahu pankreas yang mengeluarkan insulin tu, sehinggakan setengah orang boleh dapat pancreatitis. Kalau dengan demam, kalau cek nanti you punya enzim semua tu pun berterabur, doktor akan cek lah semua ni. Tapi sakitnya cukup serius, pancreatitis tu. Okey, jaga baik-baik. Ini bukan kanser, tetapi jangan biarkan dia berterusan, selalu sangat kena infection. Ini adalah infection pankreas, kawasan ni, sakit kawasan ni. Alright, kalau anda sebelah saya sebelah kiri lah. Ambil tangan, letak belah kiri, bawah tulang rusuk yang ujung sekali. Tengah sikit tu dia panggil pankreas. Tengah lagi nak pergi ke gallbladder, akan pergi ke kanan. Bila you pergi daripada kiri pergi ke kanan kat sini, ni ada gallbladder kat sini, atas ni adalah liver. So liver dengan gallbladder adalah dua lagi punca utama kenapa you boleh sakit perut atau sakit abdomen. Yang ni bukan sakit sikit-sikit ni, sakit menggulung-gulung. Siapa yang kena gallbladder, terutama sekali kalau gallbladder stone, batu hempedu, jangan melawak. Dia sama standard dengan batu, nanti kita cerita sakit kat sini pun boleh. Batu apa? Batu karang. Jadi terus terang lah, batu karang pun salah satu daripada sebabnya. Satu lagi spleen, saya dah cerita, pankreas dah cerita, sekarang liver. Liver ada dua yang boleh menyebabkan sakit. Satu liver sendiri, kalau you ada hepatitis ke, kalau you ada masalah cirrhosis ke, jangan minta kena cancer of the liver, cukup lah. Sebab yang tu amat sukar untuk kita, walaupun boleh lawan, tapi orang kata peluang tu agak tak begitu tinggi, tipis. So gallbladder insyaAllah you kena handle betul-betul. Pergi jumpa doktor, dia akan scan, dia tak akan boleh nampak stone tu, boleh nampak, dan you punya enzim liver, mata dah kuning semua tu, cepat-cepat dia boleh turunkan dalam 24 jam tu boleh settle. Tapi kalau perlu di tembak ataupun buat turis sedikit, keluarkan you punya stone tu, doktor akan buat. Selalunya dia akan bagi antibiotik dahulu, bagi painkiller supaya you boleh tidur, relax 2-3 hari. Nanti dia akan buat operations minor. Kadang-kadang dia buat keyhole, dia tebuk lubang dia. Memang selalu zaman sekarang dah tak buka tingkap lagi, dah tak buka perut you lagi dah kan. Dia pakai tebuk 1-2, paling maksimum 3 lubang. Dia akan check dan dia boleh keluarkan batu-batu tu. Tapi very painful, amat sakit. Okay. Sakitnya luar biasa daripada gastrik ataupun masalah GERD you. Dan selalunya orang-orang macam ni sampai demam pun ada. Dan tak lebih daripada 24 jam you kena bawa dia terus ke hospital. Kalau sakit tak payah tunggu sampai 2-3 hari. Boleh? Baik. Berapa dah saya bagi, saya tak ingat. Mungkin dah dekat 10 dah kot. Okey. Gallbladder, bile duct, lepas tu satu lagi. Bila small intestine ni dia turun ke bawah, small intestine tu dia senang nak kena, bukan kawasan intestine yang 20 kaki panjang tu, tetapi yang kat ujung nak dekat appendix. Belum appendix lagi. Dia nak sampai, dia panggil ileocecal. Nama tak apa tak ingat, tapi bila dia nak dekat dengan appendix, saya ulang lagi sekali bagi mereka yang nak tahu, selalunya belah kanan bawah, sebelah kanan bawah, bahagian perut tu. Masih lagi kat depan tu you boleh pegang bahagian you punya abdomen, ada lagi lemak-lemak tu, cuba pegang kanan bawah. Okey, kalau you tekan kat situ dia tak lembut lagi, dah keras, you tak boleh tempur dengan satu jari pun, memang you kena suspect appendix dahulu. Katanya ialah appendicitis. Selalunya sakit ni memang doktor boleh operate secepat mungkin dengan elok, dengan cantik. Tetapi kalau you lambat, dia dah panggil pecah appendix. Okay, burst appendicitis tu very dangerous. Pasal apa? Bukan pasal appendix tu yang bermasalah, tapi bila dia burst, kan ada bakteria, ada bahan-bahan toksik. Bila dia kena satu perut, kan perut kita ni dipenuhi dengan fluid, ada cecair, dan cecair ni kalau dah dia orang panggil apa, tebar dengan bakteria yang penuh, dia boleh pergi ke semua tempat abdomen pun dah cukup untuk menyakit. Kan tak apa juga, tapi membahayakan body kita, dan body kita semua jadi septic. Septic maksudnya jadi bakteria dah penuh, maka kita boleh dapat sampai bawa maut, sebab dia boleh spread ke satu badan. Okey, dia panggil septic shock.
body kita dah tak boleh terima, dia tak boleh lawan lagi dah, dia jam, dia collapse, out, habis. Sebab tu kena jaga baik-baik. Okey, lagi sikit lagi, mungkin lagi 3. Satu dinamakan ovarian cyst. Tahu ovary? Kalau tadi saya cerita tentang batu karang dah habis kan? You ingat belakang ni walaupun batu karangnya datang daripada buah pinggang dan dia turun sampai ke bladder, okey, baik kalau sakit dah sampai ke pundi kencing, sampai kencing pun sakit, tu dah tak dikira daripada perut dah. You dah tahu dia datang daripada pundi kencing, you dah tahu datang daripada urethra, tempat keluar air kencing bahagian lelaki atau wanita, itu tak kira. Tapi kalau masih lagi dalam perut, maksudnya atas daripada kawasan pundi kencing tu, selalunya masih ada lagi yang dipanggil katakan uterus, rahim orang perempuan, ada masalah fibroid, ada masalah cyst, tahu yang macam buah anggur tu, kalau jadi tu boleh sakit tu, jaga baik. Dan of course kalau you ada masalah ovarian cyst, saya tidak ada masalah PCOS, polycystic ovarian cyst, dan selalunya masalah fibroid lah orang perempuan ni. Ini tak termasuk masalah gynae, masalah maksud saya tak termasuk masalah pregnancy. Kita jangan campur aduk. Itu cerita lain pula. Okey. Ni biasa-biasa, you tak pregnant dan sebagainya, you ada masalah yang saya cerita. Dah hampir 15 you kena belajar pada malam ni. Dan selalunya ada juga kes-kes yang luar daripada cerita saya ni, bukan organ tapi melalui makanan. Setengah orang allergic kepada gluten pun boleh sakit gila-gila. You allergic kepada ni, selalunya berlaku pada Mak Saleh. Tapi ada juga kita ni, sebab zaman hidup cara moden ni dah ikut style Mak Saleh punya makanan. Perut-perut you manja sangat, dari kecil lagi dah nak style ikut Mak Saleh, burger lah, wedges lah, makan hot dog dan sebagainya. Lama-kelamaan perut kita pun kalau sensitif atau gluten, biji-bijirin termasuk sampai gandum pun setengah orang tak boleh makan. Dia boleh sakit, memang serius betul. Okey. Orang panggil apa? Gluten intolerance. Satu lagi, colitis. Saya lupa nak cerita, di belakang bawah kat sini, bila kolon tu dah nak sampai ke dubur pun boleh menyebabkan sakit refer kat perut kita, namanya colonitis. Colonitis ni you kena jaga baik. Colitis ni dia boleh disebabkan radangan kolon-kolon kita ni akan ada 3, satu naik, satu transverse, satu dia turun balik. Besar tu kat bawah ni sebelum jadi tempat simpanan najis kita tu. Baik, apapun yang penting, saya nak nasihatkan bagi mereka yang allergic tadi, satu, kepada makanan pun boleh sakit. So jangan kata masalah organ saja, masalah makanan kita yang mereaksi dengan perut, stomach kita, dan juga dalam intestine kita. So dia boleh ada macam perkataan leaky gut, kan dah bocor-bocor tu pun boleh sakit. Ataupun ada setengah makanan you tengok, kalau you makan lebih, terutama sekali orang perempuan yang dah post menopausal dan orang lelaki, kalau you terlalu banyak makan yang ada iron, Fe, ada tulisan iron, ada setengah makanan tu macam cereal ke apa-apa ni, makanan daripada supermarket lah, kalau you tengok ada fortified with iron, Fe, zat besi. Kalau you sakit perut, setiap kali you makan makanan tu, you buang yang ada iron tu, maksudnya makanan yang ada iron. Kalau ada iron lebih, ataupun ada vegetable oil, tahu vegetable oil yang daripada bijirin, seperti sunflower, seperti safflower, seperti apa lagi, canola oil, apa lagi, corn oil, kadang-kadang soya oil pun yang GMO tu setengah orang tak boleh makan. Bahan yang ada GMO, so you kena, orang panggil apa, kena make sure you pastikan kalau you tak boleh makan benda-benda macam tu, you dah tahu sakit perut, jangan makan. Satu lagi, kalau you makan terlalu kerap pun sakit perut, tak makan kerap pun sakit perut. You tengok berapa kali sehari yang you makan yang you rasa you okay. Faham tak faham? Okay, sebab kadang-kadang kalau you makan setengah orang tu lebih daripada 4-5 kali dia sakit perut. Ya kan? Frequent eating. Of course kalau setengah orang tu jenis yang tak dapat makanan, dia sakit perut tu biasalah. Okey, kita nak habiskan satu cerita, iaitu bagaimana caranya you nak menyelesaikan masalah ni. Nombor 1 ialah
cuba hilangkan stres dahulu. Sebab didapati ramai orang yang ada masalah tadi stres. Nombor 2, kalau you makan ubat-ubat painkiller, aspirin, non-steroidal anti-inflammatory drug. Pernah dengar painkiller NSAID tu? Seperti Voltaren, seperti Simflex, seperti tadi saya dah kata aspirin ataupun ubat-ubat painkiller lah selalunya. Okey, makanan-makanan yang dah refine, selalunya daripada supermarket, daripada paket-paket, makanan yang ada, of course, you tak ambil alkohol kan. Kalau orang ambil alkohol pun ada masalah sakit perut ni. Kalau siapa yang allergic kepada kopi, jangan makan, walaupun kopi saya kata bagus. Okey, last, you jangan terlalu banyak ambil kalsium. Kalau you tengok banyak suplemen yang ada kalsium, dan setiap kali you makan suplemen tu, perut you jadi sakit, senak perut, cirit, jangan makan. Kalau benda yang bercili, pedas, you tak boleh makan, terserahlah. Tapi cili itself bukanlah penyebab utama kenapa sakit perut berlaku. Ramai orang salah. Bahkan cili tu adalah penawar untuk sakit. One of the painkiller is called pepper, benda-benda yang pedas. Cuma janganlah pedas sangat. Kalau dah tak boleh lah. Okay? Ataupun makanan-makanan yang citrus, kalau you rasa you tak boleh, tak sah. Seperti limau, setengah orang tak boleh, walaupun masuk perut jadi alkaline, tapi mula-mula sejam tu dia dah tak tahan, tak salah. Seperti orange, limau, apa lagi, tak kira lah, limau bali ke, limau purut ke, apa-apa, you perhatikan. Yang penting ialah you kena belajar ambil cabbage. Yang paling mustahil ialah cabbage. Cabbage tu apa? Gobes. Gobes yang paling terbaik untuk masalah malam ni. Semua-semua yang saya cerita, kecuali kalau you kena kanser, tu lain cerita. Saya tak nak you salah faham. Kanser apabila you ada isu-isu lain. Baru saya nak tutup cerita nanti sekejap lagi. Tapi sekarang cabbage dahulu. Gobes yang terbaik, moringa nombor 2, daun kari nombor 3. Lepas tu semua makanan yang ada zinc, termasuk all green leafy vegetable, bagus. Lepas tu turmeric, garlic dan ginger. Memang 3 beradik ni memang terkenal. Garlic, ginger dengan turmeric amat terbaik. Lepas tu biji selasih boleh, madu yang pure, madu tualang pun boleh, madu kelulut pun boleh. Saya ulang, madu tualang pun boleh, madu kelulut yang original, please. Okey. Lepas tu chia seed, pernah dengar? Kalau tak berapa cukup duit, ambil biji selasih pun boleh, rendam dia. Saya dah ulang tadi, honey is very good. Lemon masih boleh, tapi jangan, kalau sakit you jangan ambil. Ada satu lagi nama air kelapa, semua tahu kan? D3K2 memang wajib, you kena cari dia. D3K2 ni vitamin C. Lepas tu last sekali ialah sacha inchi oil. Alhamdulillah ada juga tempat untuk kita masukkan, sebab anti radangan. Sacha inchi oil is always the best. Okey, kalau you bermasalah perut, selalunya kita tak tinggal makanan-makanan yang berserat lah. Kalau you malas nak makan benda berserat, cari fiber up. Saya ulang, fiber up. Baiklah, saudara-saudara sekalian, saya kira last kali saya janji tadi ialah kanser. Kalau you ada lain yang saya cerita tadi, ataupun yang saya cerita tadi, tapi you tak tahu kanser tak kanser, of course you kena jumpa doktor lah. Tapi dari segi sign dia, dari segi gejala dia, yang komplain you ialah selalunya you dah mula hilang selera, nombor 1. Nombor 2, berat badan you turun tanpa you plan, tanpa diet. Dan nombor 3, selalunya you ada kesihatan yang terganggu. Sikit-sikit demam, sikit-sikit tak sihat, sikit-sikit beringus, you rasa badan you macam tidak bermaya selalu. Ni antara punca-punca. Of course lah, kalau you dah ada darah, bila you buang air besar, muntah darah dan sebagainya, yang tu tak payah saya cerita pun you dah pandai. Faham? Tapi dia punya signal tu ialah berat badan menurun, selera dah tak ada atau kurang, kalau makanan sedap macam mana pun yang tak suka, dan ada senang-senang demam, terutama sekali demam belah malam, saya rasa you kena pergi jumpa secepat mungkin. Okey, dan apa yang selalu saya doakan kepada anda sekalian, semoga hidup anda bahagia dan akhirat anda syurga. Kita sama-samalah. Dan untuk itu kita kena belajar let go and feel good all the time. Bye. Terima kasih.